Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah belajar tentang tajuk pembiasan cahaya. Okey, dan kita juga dah belajar juga tentang indeks biasan. Okey. So hari ni saya nak terangkan sedikit tentang selain daripada apa yang kamu belajar tentang pembiasan tempoh hari yang kita belajar tentang, saya telah terangkan tentang indeks biasan adalah cahaya sin sudut 7 bahagi sin sudut bias. Okey. Okey, yang ini kamu dah belajar. Okey, saya dah terangkan bahawa cahaya membengkok apabila masuk ke dalam dua medium yang berbeza ketepatan optik. So kita lihat straw jadi bengkok. Okey. Okey, so kita lihat bagaimana situasi ini berkaitan dengan pembiasan cahaya. Okey, saya telah terangkan tempoh hari. Okey, apa dia pembiasan cahaya? Okey, apabila cahaya merambat dalam medium yang berbeza ketepatan optik, cahaya akan membengkok. Okey, dan saya dah terangkan bagaimana melukis kaedah melukis pembiasan cahaya. Cahaya 7, cahaya bias. Okey, disebabkan kawasan gelas ini lebih tepat daripada udara, so cahaya akan membengkok mendekati normal. So 7 dan bias. Okey, seterusnya kita lihat fenomena di mana cahaya berubah arah. Okey, fenomena where is the direction of light is changed. Okey, cahaya berubah arah apabila melalui sempadan dua bahagian berbeza ketepatan optik. Okey, so inilah yang kita lihat Okey, bahagian kurang tumpat ke lebih tumpat mendekati normal, manakala lebih tumpat ke kurang tumpat dia akan menjauhi normal. Okey, kita teruskan. Okey, kalau cahaya tu merambat daripada lebih tumpat ke kurang tumpat atau kurang tumpat ke lebih tumpat, tetapi cahaya tu berserenjang kita lihat di sini cahaya berserenjang. Okey, bila cahaya berserenjang, so tak kisahlah dari tumpat atau kurang tumpat, dia tidak ubah arah. Okey, arah tidak berubah. Okey, arah tidak berubah. Okey, yang akan berubah ialah kelajuan cahaya akan berubah. Okey, kita teruskan. Ini saya telah terangkan. Okey, ini telah saya terangkan tempoh hari. Okey, so dia punya analogi dia macam ni. Okey, katalah sini kawasan mat. Okey, kawasan mat ni kawasan yang berlecak kan, kawasan yang lumut. Bukan lumut, lecak lah lecak, kawasan yang paya. Okey, ini kawasan yang licin. So bila kawasan paya, dia bergerak sangat lambat lah. Okay, so tumpat ni dia seolah-olah macam kawasan yang paya, okay, dia gerak lambat. Tapi bila kawasan yang pavement ni, kawasan yang lebih licin, dia akan gerak lebih laju dan menjauhi normal. So kalau lambat dia dekat kan. So bila dia menjauhi, bila kawasan yang licin, yang himin ke, okay, dia dah start gerak laju, so dia laju bertambah. Okay. Okay, law of refraction. When a ray of light travel from one medium to another medium. Okay, so maknanya different density of optic. Okay. Okay, incident ray, refracted ray and the normalized in the same plane. Okay, so ini konsep dia berada pada satah yang sama. Okay, so sin sudut 7 dan sin sudut bias akan dapat nilai yang malar. Okay, so ini adalah malar. So syarat dia bila dia merambat daripada kawasan udara ke kawasan yang lebih tepat, sin I per sin R. Okay. So awak akan dapat nilai dia adalah constant. Okay, sin I per sin R over sin R will be constant atau malar. Okay. Okay, so ini juga dikenali sebagai hukum Snell. Okay, so ini saya telah terangkan. Okay, daripada hukum Snell kita boleh dapat indeks biasan. Indeks biasan N ialah sama dengan sin sudut 7 bahagi sin sudut bias. Dengan syarat
Okay, cahaya mesti merambat daripada udara ke medium. Sebab yang kita nak cari ialah indeks biasan medium. Okay, when a ray of light travel from the air to a transparent material, the constant sin I over sin R is known as the refractive index of an medium. Okay, so kita lihat kat sini, highlight kat sini. Okay, daripada air, udara ke medium. Okay, so ini medium. Okay, so kita boleh guna sin I over sin R. Syarat dia mesti daripada udara masuk medium. Sebab yang kita nak cari indeks biasan ni adalah indeks biasan medium. Okay, kita tak perlu cari indeks biasan udara sebab indeks biasan udara adalah 1. Okay, seterusnya. Ni semua saya dah terangkan tempoh hari. Dan nilai indeks biasan medium biasanya akan lebih atau sama dengan 1. Okay, dia tidak boleh kurang daripada 1 sebab 1 adalah udara. Mana ada indeks biasan yang kurang daripada udara. Okay, the refractive index has no unit. So tak ada unit lah. Saya dah terangkan hari tu. Refractive index of a film media is shown below. Okay, so kalau kita lihat refractive index, indeks biasan, vacuum ialah 1, udara 1.003, glass 1.5. So daripada indeks biasan ini kita boleh tahu ketumpatan medium dan kita boleh tahu berapa banyak berlaku pembiasan. So lagi tinggi ketumpatan, lagi tinggi pembiasan, sudut bias juga akan lebih kecil. Okay, so lagi tinggi ketumpatan, okay, ketumpatan bertambah. Okay, hubungan dia pembiasan juga akan bertambah. Jadi apa yang berlaku? Sudut bias akan lagi rendah. So maknanya sudut 7 ni bias kan? Okay, sudut 7 R dia, okay, kalau melalui medium, R ni akan lagi kecil. Okay, so ini dia pembiasan refractive index daripada hukum Snell. Okay, kita teruskan. Okay, ini bagaimana pembiasan berlaku. Okay, so jika kita lihat kat sini, anda semua boleh lihatlah pembiasan berlaku. Okay, nampak cahaya terbengkok. Okay, dan bila kita lukis pun kita boleh lukis. Okay, cahaya terbengkok, macam mana nak lukis pembengkokan cahaya. So ini sudut 7, ini sinar 7. Jadi kita buat garisan normal. Nampak? Okay, so biasanya di sini sudut 7, sudut bias. So bila kita buat garisan normal pula di sini, ni garisan normal di sini, so dia akan menjauhi. Okay, 7 bias. Okay, kita teruskan. Okay, ini antara fenomena-fenomena pembiasan. Okay, cahaya yang terus bila masuk dalam medium dia akan terbias. Okay, ini cembung, ini kantah cekung. So pastikan medium itu transparent lah baru berlaku pembiasan. Kalau tidak transparent tidak akan berlaku pembiasan. Okay, kita teruskan. Okay, ini pembiasan berlaku 7. Okay, so bila kat kawasan ni lebih tumpat, so kita lihat sudut bias dia akan lebih kecil. Okay, so ini adalah indicates of refraction. So different medium, different refractive index means the density of medium is different and the ratio of refractive will be different. Okay, kita lihat kat sini, kita boleh kira, yang ini kita boleh kira indeks biasan. Okay, udara ke air. Udara ke air boleh terus guna N sama dengan sin I per sin R sebab dia mematuhi hukum Snell. Tapi yang ini medium ke
sorry, udara ke gelas ni udara ke gelas, tapi yang ini medium ke udara. So dia tidak mematuhi hukum Snell, dia terbalik kepada hukum Snell. Jadi kita songsangkan hukum Snell 1 N per sin I over sin R akan jadi sin R over sin I. Awak akan dapat sin R ialah sin 60 over sin 40. Okay, press your calculator, your answer will be, okay, find out your answer. Okay, kita lihat okay, ada. Okay, so boleh terus direct lah. Yang ini pula dia terbalik. Okay, so sin 60 over, because of n, 1 over n. So dia bersongsangan dengan hukum Snell. Okay, 1 out of n. Okay, kita teruskan soalan seterusnya. Okay, the diagram. Okay, ini mematuhi hukum Snell juga. Okay, boleh terus kira lah. Tetapi ini tidak mematuhi hukum Snell, jadi awak kena kira sin R over sin I, tetapi awak dah ada refractive. Sebenarnya refractive index ni walaupun dia tidak mematuhi hukum Snell, tapi kita tahu refractive index. Refractive index ni adalah indeks biasan untuk gelas. Okay, untuk udara kita tak perlu tahu sebab kita tahu indeks biasan udara ialah nilainya adalah 1. Okay, so kita tahu bahawa ini adalah songsangan daripada hukum Snell 1 per sin 1 per n equal to 1 over sin I over sin R equal sin R over sin I. Okay, so n. So your n is 1.54 equal to sin 33 over sin theta. So find out your sin theta. Okay, your sin theta will be sin 33 over 1.54 and theta equal to inverse sine. Okay, inverse sine. Okay, of sine 33 over 1.54. Okay. Okay, so press your calculator, your answer will be 57. Okay, so kita teruskan. Okay, soalan seterusnya. Okay, the diagram shows a light ray entering in a glass prism. Draw the light after passes through a point P and determine the angle of refraction when the ray light entering the air again. Okay, so this is also easy question. So what you need to do is draw the normal line over here. So here is 90, here is 90. So find out this value 90. So here will be 90 and 120. So here will be 60, but our incident angle here is 90. Okay, 30. Okay, 30. So kita nak cari refractive index. Okay, so N, so you nak cari refractive index lah. So dia akan menjauhi normal kan. So dia nak cari angle of refraction. Okay, so sama juga 1 per sin 1 over N equal sebab cahaya daripada medium ke udara. Okay, so 1 per sin I over sin R equal to N equal to sin R over sin
I. Okay, so our N is 1.51 equal to sin R, kita tak ada, sin I kita ada. Sin I ialah sin 30. So dapat jawapan theta berapa. Okay, so jawapan dia adalah 49.03. Okay, cuba buat. Okay, so tengok dulu situasi dia mematuhi hukum Snell atau tidak. Okay, atau tak. Kalau tak, tengok awak kena guna 1 per n. Okay, so kita teruskan. Okay, maaf kita, okay kita ni. Okay, so refractive index and speed of light. Okay, so kita ada juga refractive index and speed of light. Okay, laju cahaya. Okay, so laju cahaya ialah 3 kali 10 kuasa 8. Okay, 3 kali 10 kuasa 8. Okay, in a vacuum. So kita boleh kira refractive index. Okay, when a ray of light passes from air to vacuum into a medium which is optically denser, its speed is reduced. Okay, kita dah katakan tadi daripada udara ke medium yang lebih cepat, dia punya speed atau halat lajunya berkurang. Kenapa laju berkurang? Sebab lebih tempat kan, lebih sempit. Okay, so sebab tu laju berkurang. Okay, jadi depending effect of light when it travel from air into a medium depends on type of medium. Okay, so bending effect. Bending effect maksudnya dia punya kesan pembengkokan adalah disebabkan oleh jenis medium, sudut tuju. Okay, so refractive index kita boleh dapat dengan menggunakan N sama dengan laju cahaya dalam vacuum. Okay, yang ini. Okay, bahagi dengan laju cahaya dalam medium yang dia lalu tu. Okay, kita boleh dapat speed of, kita dapat refractive index. So refractive index yang kedua ialah speed of light in vacuum divide C. C is simbol untuk speed of light dekat dalam vacuum. V adalah speed of light dalam medium. Okay, so boleh dapatlah the speed of light in different material varies and thus the refractive index indicates of material are different. Okay. Okay, so the value of N should be greater than 1 for all material because the speed of light in vacuum is larger than the speed of light in material. Okay, that is why our refractive index in medium should be greater than 1 because the density of air less than density of medium. Okay, means medium, the density of medium is greater than density of air. Okay, any material with high refractive index is said to be optically denser. Okay, seperti yang saya dah terangkan tadi lah. Material with a lower refractive index. Okay, contoh soalan. Okay, ini contoh soalan. The speed of light in air bagi dengan speed of light medium. Okay, ini speed of light in air, speed of light in medium. So awak dapat refractive index ialah 1.67. Yang kita dapat nilai ini adalah refraktif, okay, indeks biasan untuk medium. Indeks biasan untuk udara adalah 1. Saya ulang sekali lagi, indeks biasan untuk udara kita tak nak cari sebab kita dah tahu indeks biasan untuk udara adalah 1. Okay, contoh soalan seterusnya. Okay, kita dapat R. Okay, ni sama, kita boleh guna. Okay, selain daripada tu, kita ada refractive index. Okay, real depth and apparent depth. Okay, dalam nyata dan dalam ketara. Okay, kalau dalam bekas kosong kita nampak katalah duit shilling ni berada di tempat yang sebenarnya lah. Yang ini kita panggil ialah dalam nyata, real depth. Tapi bila kita masukkan air, kedudukan duit shilling yang kita nampak tidak lagi berada di sini tetapi sudah berada di atas sedikit. Okay, ini yang awak lihat setelah masuk dalam air. Kita dah tak nampak yang ini, kita nampak yang ini. Yang ini kita panggil sebagai kedalaman ketara. Dalam nyata ini, dalam ketara ini. Okay, so daripada ini kita boleh kira indeks biasan. Okay,
Indeks biasan adalah dalam nyata bahagi dalam ketara. Kedalaman nyata, okey, dalam kita ukur daripada permukaan ke dalam ni, dalam nyata bahagi dalam ketara. So formula dia, okey, so bagaimana nak kira, nanti saya terangkan macam mana kita dapat, macam mana kita lihat image yang terbentuk, yang mata kita lihat, mata tak nampak image yang sebenar, kita nampak image yang kita lihat. Okey, nanti saya terangkanlah sekejap lagi. Okey, so ini kita panggil dalam nyata, daripada permukaan ke dalam nyata, dari sini ke sini dalam ketara. Okey, apa yang berlaku tadi duit shilling yang awak lihat tadi, kenapa dia berada di atas sedikit? Okey, kaedahnya begini. Cahaya, okey, ini kedudukan sebenar duit shilling. Cahaya dari duit shilling keluar. Okey, maknanya bila kita lihat duit shilling, maknanya bila kita lihat objek, maknanya cahaya dari objek masuk ke dalam mata. Okey, cahaya straight, bila nak keluar ni cahaya akan membengkok sebab berbeza ketumpatan. Okey, cahaya akan membengkok menjauhi normal sebab daripada air ke udara. So lebih tumpat ke kurang tumpat dia menjauhi normal. Okey, masuk dalam mata. Tapi mata kita tak nampak duit shilling yang ini sebab mata kita tak boleh lihat cahaya yang dah membengkok. Nampak tak cahaya di sini membengkok? Okey, mata kita hanya boleh lihat cahaya yang lurus. So cahaya yang lurus masuk mata, okey, bila kita panjangkan secara lurus dan kita dapati, okey, buat garisan putus-putus di sini. Okey, dan kita dapati duit shilling sudah berada di atas sedikit. Okey, bila kita lukis cahaya straight, terbias, okey, sudut tuju, sudut bias, masuk dalam mata. Okey, cahaya dalam mata, tak boleh lihat cahaya yang membengkok. Mata hanya boleh lihat cahaya yang lurus, kita luruskan. Okey, yang ini kita buat garis putus-putus sebab garisan imajinasi. Okey, dan ini pun kita naikkan ke atas, so kita dapati duit shilling tadi berada di sini. Okey, inilah yang kita panggil objek nyata, objek ketara. Okey, objek nyata yang betul, objek ketara ialah apa yang awak lihat. So ini kedalaman ketara, ini kedalaman nyata. Daripada kedalaman nyata, okey, simbol untuk dalam nyata, real depth is D besar, apparent depth is D kecil, small letter d. So kita boleh dapat indeks biasan. Okey, so kita boleh dapat indeks biasan. Indeks biasan kita boleh dapat dengan menggunakan formula N equal to D, real depth, dalam nyata bahagi dalam ketara. Okay, so awak boleh dapat nilai indeks biasan. Okay, so apa yang kita lihat, okay, kalau cahaya bila kita lihat objek di dalam kawasan lebih tumpat, kita nampak objek tu mendekati kedalaman ni. Okay, lagi dekat lah. Tetapi macam mana pula kalau objek mata daripada kawasan yang lebih tumpat ke kawasan yang kurang tumpat, kita nampak di mana? Okey, kita lihat situasi ini pula. Okey, ikan dalam air. Dia lihat rama-rama. Okey, ini rama-rama yang sebenar. Okey, so bila ikan lihat rama-rama, maknanya cahaya dari rama-rama masuk dalam mata ikan. So cahaya daripada kawasan yang kurang tumpat masuk ke lebih tumpat, dia akan mendekati normal. Okay, jika kamu lihat, kita buat garisan normal dekat sini. Bila kita buat garisan normal dekat sini, kita dapati, okay, bila kita buat garisan normal dekat sini, okay, garisan normal. Okay, sini sudut tuju, sudut bias. Kan mendekati kan. Okay, so mata ikan ke mata manusia tidak boleh melihat cahaya yang membengkok. Jadi cahaya yang membengkok tadi kita luruskan. Okay, bila kita luruskan, okay, kita dapati ikan lihat rama-rama lebih jauh daripada kedudukan asal. Sebab apa? Sebab cahaya merambat daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Yang tadi kita lihat cahaya tu merambat daripada yang ini daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. Manakala yang ini pula daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Okay, so sebab itu mata ikan dia nampak objek di atas permukaan air ni, di atas, okay, lebih jauh. Okay. Okay, figure shows that when fish
sees a butterfly seems to be further away when viewed by fish. Okay, the actual position of the butterfly is O, but the position of the butterfly is at I. This is due to the reflection of light at the surface of water. Okay, so inilah dia real depth, apparent depth, formula yang saya telah terangkan tadi. Okay, so maknanya refractive index awak boleh dapat real depth, apparent depth. Okay, satu lagi refractive index yang awak dapat ialah sin sudut tuju, sin sudut bias. Ini mesti mematuhi hukum Snell, mesti daripada udara ke air, ke medium, apa-apa saja medium. Okay, dan real depth n equal to real depth, apparent depth. Dan kita ada satu lagi formula, n sama dengan laju cahaya dalam medium, laju cahaya dalam laju cahaya dekat vacuum bahagi dengan laju cahaya dekat medium. Okay, contoh soalan, boleh cuba buat soalan ni. Okay. Okay, ini penyelesaian dia. Refractive index of water, real depth, apparent depth. So the real and the apparent depth is given. Okay, so the answer is 1.05. Okay, mean the apparent depth is 1.05 meter. Okay, so the real depth of swimming pool is 4.20 meter. If the refractive index of water is 1.33, what is the apparent depth? So just substitute all the information given in the formula and the answer is 3.16. Okay, it's quite easy but you must understand. Okay, so another example, the speed of light in vacuum. Okay, this is example 4, example 5, and example 6. Okay, you can try try by yourself. Okay, all this question, and here is the answer. Okay, so another situation. Okay, how to draw as I show you previously. Okay, firstly you draw the line here and draw the normal line. Okay, after that, okay, the light is refract. Okay, and show the angle of incident and angle of refractive. Okay, so this is I actually, and this is R. Okay, this is I, this is not R, this is I, this is R. Okay, let me correct it. Okay, this is I and this is R. Okay, so angle of I is less than angle of R because the light travel, okay, the light strike from the denser to less dense. So I is greater than R is greater, no, this is R. Okay, R is greater than I. Okay, since the real depth and apparent depth is given, so the index refractive index given, so you can find the D, and the D is 1.50. Okay, so I think that's all for the refractive index formula. Okay, so the end, and try yourself the question given. And okay, thank you for your attention, and try all the questions. Thank you. Assalamualaikum.